Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya pertama kalinya nak mengucapkan selamat datang kepada Puan Salawati binti Talib, pensyarah kanan di Institut Namiruddin Baki, yang mana kita sedia ketahui yang Puan Salawati dalam tempoh bercuti, dan saya pun nak ucapkan dan mengalu-alukan kedatangan semua tetamu kita, iaitu peserta-peserta dan pendengar kita pada hari ini, pagi ini, dalam program Sembang Santai bersama-sama Puan Salawati binti Talib dan anak anda berdua, iaitu Sofia. Okey. Dan adik Iman. Ya, adik Iman. Adik nama apa? Okey. Cakap sikit adik. Papa sikit. Papa sikit. Okey, dan adik Iman Okey, sesungguhnya kami rasa sangat bertuah pada pagi ini, sebab kita tak pernah sebelum ni dapat sesi sebegini bersama-sama seorang yang saya kira sangat istimewa. Puan Salawati sangat istimewa pada kita, dan juga kita harapkan semoga sesi kita pada pagi ini memberi manfaat dan perkongsian untuk kita mendidik anak-anak kita, terutama sekiranya kita ada anak-anak istimewa dalam hidup kita. Sebelum, saya sebenarnya memang tak ada teks, kita just untuk bersembang santai saja. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, saya menjemput Encik Muhammad Fairuz bin Muhammad Sis untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menafak rasa syukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis program Sembang Santai bersama-sama Puan Salawati binti Talib pada pagi ini. Kami juga mohon kehadiratmu agar program Sembang Santai ini berjalan dengan lancar. Kami juga mohon kehadiratmu semoga engkau jadikan majlis ini sebagai satu wadah untuk kami, satu padu bekerjasama membantu jalan kami. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, berkatilah majlis kami dan berkatilah untuk Puan Salawati dan semua yang berada dalam program kami. Sesungguhnya kami mohon kesejahteraan dalam agama di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fairuz. Baiklah, kita memang telah mengenali Puan Salawati, tapi saya yakin masing-masing sebenarnya cuma kenal atas nama sahaja, tapi kita tak mengenali beliau dengan lebih lanjut. Sebab sebelum ni kita sedia ketahui Puan Salawati sebagai seorang pensyarah sangat sibuk, nak kenalan setakat kita jumpa di pusat sumber, bekerja, itu sahaja. Jadi saya serahkan kepada Puan Salawati untuk memperkenalkan diri beliau. Testing, ada. Okey. Tak apa, Man, relax, Man. Ini tak ada apa, Man, dunia ni. Dunia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebenarnya saya bukannya nervous lah. Bercakap nervous anak-anak saya ni punya ketahanan lah kan. Untuk sesi hari ni saya tu je risau lah kan.
Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terlebih dahulu jutaan terima kasih lah ya, yang teramat sangat, kerana siapalah saya sebenarnya kan ya, tuan-tuan dan puan-puan sudi jemput untuk datang untuk bersembang dan juga untuk berkongsi-kongsi lah pengalaman bersama tuan-tuan dan puan-puan ya. Terima kasih banyak-banyak dan alhamdulillah hari ini saya pun tak ada apa-apa halangan, jadi kita dapat bertemu lah. Jadi ini semua sebenarnya adalah takdir Allah juga ya, kita dapat bertemu ni kan. Dan tadi tiba-tiba dia nak keluar rumah, ada satu haiwan pula berterbang masuk dalam mata kanan saya, dah merah pula. Merah tak? Terkejut tu yang saya cuba nak tunggu sekejap bagi dia tak merah. Betul, tengok merah juga, saya pun tak apalah lambat sikit lah, minta maaf ya. Baik tuan-tuan dan puan, untuk memperkenalkan diri saya dah kahwin, tak ada calah ya. Saya telah berkahwin pada tahun 2003 bersama dengan suami saya lah ya. Namanya apa? Furis, Ahmad Furis ya, bin Abu Sama, orang negeri. Saya orang Perak, tu yang saya pun berhijrah lah ke negeri Sembilan ni ya, ikut suami. Dan alhamdulillah saya telah pun dapat Sofia ni pada tahun 2006 ya, 3 tahun lah selepas mendirikan rumah tangga. Dan kemudian saya telah pun dapat Iman ni pada tahun 2009. Jadi 3 tahun berikutnya lah. Jadi ini Muhammad Iman, yang ni Nur Ezrina Safia. Dan alhamdulillah lah ya, saya rasa ke mana-mana pun saya pergi sebenarnya, kalaulah saya tak ceritakan tentang anak-anak saya ni, orang ingat saya ni manusia yang paling bertuah lah. Senang kan, tak ada apa-apa masalah kerjaya pun okey, suami apa semua kan. Sebab sebenarnya itu yang cuba saya nak tunjukkan kepada orang. Saya nak orang tahu yang saya ni adalah seorang yang walaupun kita ni ada masalah, kita ni ada dugaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tak boleh jadikan ianya sebagai satu sebab untuk kita menunjukkan kita punya kekurangan. Sebab itulah kadang-kadang kalau orang baru kenal saya, memang orang tak sangka lah latar belakang saya yang memang lain sangat sebenarnya ya. Tapi sekarang ni dah tak boleh nak sorok lagi dah, sebabnya memang tuan-tuan dan puan-puan dah lama kenal saya, lebih kurang 2 tahun macam tu ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk perkenalan ni lah sedikit yang saya rasa saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Safia ni sebenarnya sekarang ni berusia 15 tahun. Dan Sofia ni actually dia tak suka dengar cerita dia ya, tapi it's okay lah sebab dia dah faham dia dah boleh faham. Cuma dia ni lebih faham bahasa Inggeris. Sofia ni sebenarnya dia lahir normal dia lahir sebagai seorang anak yang normal. Walau bagaimanapun saya mengandungkan dia tu, saya mengalami placenta previa lah. Placenta previa maknanya uri tu di bawah, jadi dia tak boleh keluar secara normal, jadi operation ya. Placenta previa type 4 tu yang memang tak boleh bangun selama 3 bulan. Jadi dia pun dilahirkan pada tahun 2006 tu secara normal, bukan secara normal, maknanya dia normal. Tetapi selepas dia habis pantang, umur dia 2 bulan, dia telah mendapat serangan bakteria di bahagian otak dia. Yang mana dia punya history 1 hari saja dia dapat serangan tu, esoknya dia terus koma. History dia 1 hari je. Doktor pun hairan sebab seminggu atau 4 hari sebelum tu saya dah ambil cucukkan vaksin untuk bakteria tersebut. Tapi tiba-tiba dia dapat bakteria tersebut dari surrounding maksudnya daripada persekitaran, dia terus koma. Bila dia koma, itulah yang menyebabkan otak dia mengalami kecacatan. Walaupun dah dibuat treatment dan sebagainya, jadi dia mengalami masalah yang kita namakan sebagai developmental delay. Global Developmental Delay, GDD ya. Jadi perkembangan dia tak semacam usia dia. Usia dia 15. Kakak is great Now kakak sekolah kat mana? BBSS, Bandar Baru Seri Sendayat. Sebelum ni Seremban 2. Iman ni pula, sedikit je lah Iman ni pula, dia memang daripada dalam kandungan lagi, semasa saya mengandungkan dia usia 4 bulan, doktor dah detect sebab dia punya scan tu, bila nampak baby tu tak normal. Tulang belakang dia tak normal.
Dan tangan dia pun tak normal. Nampak dia punya jari ni kan, dia kan bengkok. Nampak tak bengkok ni kan, macam tu. Jadi baby lain selalunya isap jari ke ataupun peluk tubuh kan, dia lain, dia macam tak normal. Jadi bila 4 bulan tu doktor dah scan, doktor dah kenal pasti maksudnya ada masalah. Doktor ambil air ketuban saya lah, amniotic fluid tu, cucuk perut kan, ambil air ketuban tu dan hantar ke Singapura. Jadi daripada keputusan air ketuban tu menunjukkan bahawasanya Iman ni dia punya kromosom dia tak normal. Jadi tak boleh nak baiki lah sebab kromosom tu ada dalam setiap sel. Jadi memang kromosom tak normal. Jadi doktor jumpa saya dengan suami, doktor tanya, nak teruskan pregnancy ke tak? Sebab kalau ikut doktor dia nak suruh saya gugurkan. Masa tu 4 bulan. Sebab dia kata kalau saya teruskan pregnancy, maksudnya Iman ni akan lahir dengan berbagai-bagai kecacatan. Dia tak tahu kecacatan apa. Sebab kromosom yang ada tu memang kromosom, dia panggil X marker kromosom, yang pelik sikit. Jadi saya dengan suami berbincang. Jadi oleh kerana telah pun berusia 4 bulan dan saya tanya pada doktor, doktor kata tak ada masalah kepada kesihatan saya. Jadi saya pun teruskanlah pregnancy dengan mengetahui keadaan bahawasanya anak saya ni akan lahir dalam keadaan yang tak sempurna dan tak tahu kecacatan ataupun apa masalah dia nanti. Jadi itu sedikit latar belakang lah berkaitan dengan Sofia dan juga berkaitan dengan Iman. Saya rasa cukup dulu sekadar itu untuk perkenalan ni. Tak apa, Puan Salawati pegang terus mic tu kerana saya yakin kita penonton kita sangat, bagi saya lah, saya sangat nak mendengar cerita yang seterusnya tu dengan lebih mendalam kan, sebab memang susah untuk kita mungkin Puan Salawati boleh saya katakan nak menerima keadaan tu. Sebab ialah kan kalau kita baca daripada pembacaan kita memukkan pelbagai memukkan dan saya yakin setelah menerima perkabaran daripada doktor, macam-macam yang berlega dalam fikiran. Betul tak Puan? Betul. Dan sebenarnya mereka ni terlalu istimewa. Jadi saya kalau boleh Puan Salawati kongsikan macam Sofia, apa istimewanya Sofia, sebab sangat istimewa kan minat mereka. Sebab sebenarnya anak-anak istimewa ni dia ada pelbagai minat. Kalau kita pernah biasa mengikuti perkembangan Puan Salawati dalam Facebook, saya pernah melihat Sofia buat drawing kan kakak? Tengok. Dan kakak suka melukis? Boleh saya tanya terus? You can use your mic. Yeah, you like drawing. Apa kakak lukis? You use computer or you draw sendiri ke macam mana? Komputer. You use komputer. Okey, tengok kita boleh nampak dan saya yakin ini semua adalah atas bimbingan Puan Salawati. Betul tak Puan? Actually saya tak bimbing tau. Yang komputer ni kan anak-anak ni dia memang explore sendiri. Saya pun terkejut tengok-tengok dalam dia punya tu dah ada how many drawings already? Ada count. I think 68 already. Dah 68 lukisan dia draw menggunakan what app that you use? Paint. And also 3D, right? I think well, the top is 3D. Okey, kalau kita sendiri orang putih dia tu kadang-kadang kita susah nak faham sebab dia cepat. Paint, dia guna paint tu sendiri sebenarnya bagi kita agak susah, agak sukar. Tapi bayangkan istimewanya Sofia boleh melukis dengan menggunakan komputer. Iman macam mana Puan Salawati tengok dia punya minat? Iman suka apa kak? Actually Iman ni dia baru nak nampak dia punya perkembangan sikit lah kan. Sebelum ni Iman ni dia memang masalah fizikal dia kuat, masalah fizikal dia besar. Dia tak boleh berjalan, dia tak boleh bercakap. Lepas tu otak dia sebenarnya berkembang sebelah sahaja. Sebelah lagi otak tu doktor kata mengecut.
Jadi saya lebih kepada usaha untuk membuatkan otak dia tu menjadi lebih aktif lah, kan, dua-dua belah tu. Jadi kita cuba untuk buat masaj dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok Iman ni, dia ada special dia dari segi pendengaran dia sebenarnya. Dia ni ada supersonic hearing, doktor kata. Supersonic hearing ni maknanya dia punya dengar tu mungkin macam haiwan yang mempunyai pendengaran yang berbeza lah daripada manusia. Malam tadi sebenarnya dia bangun pukul 4 pagi. Saya tahu dah kalau dia tak boleh tidur tu, ataupun kalau dia pergi dekat pintu tu, maksudnya ada something lah, sebab dia dah dengar benda tu awal daripada kita lagi. Jadi pagi tadi dia bangun pukul 4, saya dah tahu dah mesti ada apa-apa. Rupanya macam 20 minit, 30 minit selepas itu hujan. Maknanya dia tahu hujan tu belum turun lagi, dah atas tu jauh lagi, dia tahu dah nak hujan. Dia ada kelebihan macam tu lah. Cuma dia tak pandai lagi nak guna kelebihan itulah. Sebab sekarang ni tengok telinga dia sakit. Maknanya mungkin dia dengar tak macam kita tau. Dia dengar tak macam kita. Dia sakit sangat, kita tak tahu lah, macam mungkin bunyi ni selalu kuat bagi dia kan. Tapi doktor kata jangan biasakan tutup telinga dia apa semua, bagi dia boleh menerima kan. Macam kalau lori sampah nak datang, setengah jam sebelum lori sampah tu nak datang, dia dah pergi dekat pintu dah. Dia dah tunggu dah. Maknanya dia dah tahu lori sampah tu nak datang. Maksudnya kenderaan tu jauh lagi, dia dah dengar bunyi tu. Tu yang dia sakit. Dia sakit telinga ni, maksudnya pendengaran tu sangat kuat lah bagi dia. Wallahualam. Okay. Masya Allah, betapa istimewanya mereka berdua. Baiklah, seterusnya saya sebenarnya saya nak minta Puan Salawati kongsikan. Sebab kita tahu Puan Salawati kalau ikutkan masih belum masih belum usia yang sepatutnya untuk berpencen. Jadi saya nak tahu apa pengorbanan, mungkinlah selain daripada pengorbanan hari ini, apa pengorbanan yang paling besar yang Puan Salawati berikan yang dalam kehidupan, pengorbanan terutama dalam kan kita sebagai seorang, saya sendirilah sebagai seorang wanita berkejaya, macam agak susah untuk kita macam melepaskan sesuatu yang memang kita berada di puncak, tapi sukar untuk, saya rasa itu saya nampak pengorbanan yang paling besar. Puan Salawati boleh Puan kongsikan. Baiklah, sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan rasa kan, mungkin tuan-tuan dan perempuan rasa pengorbanan saya yang terbesar ialah saya bersaralah untuk jaga anak-anak. Tapi sebenarnya bukan tau, itu bukan pengorbanan yang paling besar. Saya dah nak bersara ni sebenarnya dah 5 kali. Bila dia pembantu rumah saya nak berhenti, saya nak bersara sebenarnya. Bila pembantu rumah saya nak berhenti, saya nak bersara sebab saya nak jaga anak-anak saya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya pengorbanan terbesar yang saya buat dalam hidup saya ni adalah meninggalkan anak saya di rumah bersama dengan pembantu rumah. Itu sebenarnya yang saya tak mampu dan saya tak sanggup nak buat. Sebab saya tak tahu sebenarnya apa pembantu rumah boleh buat kepada mereka ni. Ni kalau tak bagi makan sehari, tak makan dia. Apa je tahu, betul tak? Yang Sofia ni pun masa dulu kan, lagi tak tahu apa, saya pernah tengok dekat CCTV kan, salah seorang pembantu rumah tu sepak dia. Tapi saya pada masa tu saya tak ada pilihan. Dan Allah pula dia macam permudahkan urusan saya untuk mendapat pembantu rumah ni. Maknanya mungkin saya perlu bekerja lah. Tapi sebenarnya setiap kali waktu saya pergi bekerja tu, sebenarnya hati saya bimbang yang teramat sangat sebenarnya nak meninggalkan mereka kepada orang yang kita tak kenal sebenarnya. Saya ada ni cerita sikit lah ya pasal pembantu rumah. Saya ada dapat pembantu rumah yang rupanya dia mengamalkan ilmu hitam. Saya tak tahu apa yang dia beri makan kepada anak-anak saya. Saya dapat tahu tu pun Allah bagi ilham kepada saya. Satu hari saya tengah solat, saya nampak wajah pembantu rumah saya tu dalam keadaan yang paling bodoh di ujung bilik saya. Lepas tu saya kata, ya Allah ya Tuhanku, saya kata, sebab tu saya kan kadang-kadang saya pelik. Saya balik rumah, makanan semua dah ready, rumah bersih, semua cepat sangat. Kalau saya kadang-kadang saya tengok pinggan banyak dekat sinki, saya beralih. Ni cerita ni saya tak cerita kat orang, ni eksklusif dekat sini. Itu yang saya sebenarnya banyak benda yang saya tak cerita kat orang sebab saya rasa benda tu mungkin untuk saya lah. Tapi sebenarnya saya berkorban banyak lah untuk meninggalkan anak-anak saya ni kepada orang yang saya rasa
saya rasa bimbang tu memang di tahap yang maksimum lah. Tapi saya mengajar macam biasa, saya tunjukkan pada orang yang saya tak ada masalah dan sebagainya. Sedangkan dalam hati kecil saya memang, ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah anak aku, janganlah bagi apa-apa. Saya nak cerita sedikit lah pasal pembantu rumah saya ni kan. Dia ni sebenarnya adalah merupakan seorang Indonesian. Dia tak pakai tudung. Dia datang dekat rumah saya tu, memang saya tengok dia tak pernah mandi. Dia tak pernah mandi. Saya dah pelik, tapi tak lama lah kan, sebab saya dah dapat macam hidu sikit. Lepas tu anak-anak saya ni macam baik sangat. Baiklah kan. Saya pun pelik. Tak ada apa. Masa tu dia orang kecil lagi kan, macam menurut je kata. Lepas tu satu hari, saya macam tadi saya kata, saya semayang, saya tak sedap hati. Saya semayang, saya Allah bagi nampak wajah pembantu rumah saya tu dalam keadaan macam orang kata jembalang dekat sudut rumah saya. Astagfirullahalazim, saya tu terus beristighfar. Lepas tu esoknya saya nak sebab saya tanya dekat dia kan, saya kata dekat dia, sembahyang tak? Dia kata dia sembahyang. Kecuali at least kalau orang sembahyang dia tak adalah orang kata mengamalkan perkara-perkara yang tak baik kan. Lepas tu saya saja letak telekung dia tu, atas telekung tu saya letak sejadah. Tapi bila saya balik rumah macam tu lah juga kedudukannya. Jadi satu memang dia tak solat lah, saya rasa kan. Lepas tu bila saya nak test ni, sementara kita dalam keadaan ragu-ragu ni kan, nak tinggalkan anak pun dia bimbang, nak pergi kerja pun susah hati. Tapi memang orang tak perasan sebab saya memang cuba buat sebaik mungkin lah di tempat kerja kan. Saya tengok, saya kata kat dia, boleh tak tolong masak, suami saya nak balik. Saya nak try lah kan, makanan dalam peti sejuk. Saya kata saya nak naik sekejap je. Bila saya beralih je, makanan dah teridam atas meja. Bayangkan saya punya, ya Allah, saya kata kan, saya dah memang syak benda yang bukan-bukan lah kan. Tapi saya tak boleh cuti sebab kita cikgu kan. Cikgu dia bukan boleh cuti ikut suka je. Lepas tu budak apa peperiksaan. Saya bayangkan saya tinggalkan anak saya dengan orang yang saya dah syak macam tu. Jadi saya rasa memang banyak cerita pasal pembantu rumah saya tu. Tapi saya rasa itulah sebenarnya saat pengorbanan yang saya lakukan, yang paling saya rasa saya terpaksa betul-betul lah berharap pada Allah, semoga Allah jaga anak-anak saya ni. Bila saya balik rumah, kadang-kadang anak-anak saya dengan dia tak ada. Saya kata, ya Allah, mana dia bawa anak saya ni kan. Rupa-rupanya dia pergi dekat taman. Saya nampak daripada jauh tu macam bukan dia lah. Bayangkan macam mana perasaan saya. Tapi dalam keadaan tu kita terpaksa. Kita tak ada pilihan. Jadi bila mate saya yang akhir ni nak berhenti kerja, saya memang buat istikharah lah. Saya memang buat istikharah, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau betul lah saya memang dah sampai masa untuk saya jaga anak-anak saya ni, berilah petunjuk. Jadi saya dah berapa kali dah saya cuba untuk cari pembantu rumah Indonesia. Memang ada je masalah. Nak datang tak dapat, nak datang tak dapat. Sampai satu ketika bos saya kata kena buat keputusan lah kan. Sebabnya nak cuti ke, nak bersara ke dan sebagainya. Takkan saya nak apa ni orang kata tunggu kan. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan ingat saya bersara ni adalah pengorbanan yang terbesar kan. Tapi bagi saya tak. Saya anytime sebenarnya saya tak kisah sangat pasal kerja ni. Kalau saya dapat ataupun kalau saya rasa itu adalah masa terbaik untuk saya jaga anak-anak saya. Ini amanah Allah ni sebenarnya. Amanah Allah supaya bagi pada saya, mungkin Allah pilih untuk saya jaga. Tapi all this while saya fikir saya bagi tanggungjawab tu kepada orang lain. Orang Indonesia pula tu, orang yang saya tak tahu latar belakang pula tu. Jadi itu sebenarnya meruntun hati saya, membuatkan saya rasa bersalah sangat sebenarnya. Tapi Alhamdulillah lah sekarang ni saya rasa puas hati. Sebab saya dapat bersama-sama dengan dia orang pun dah remaja. Memang perlukan mak lah untuk tanya itu, tanya ni dan sebagainya kan. Jadi wallahualam, itulah yang saya rasa pengorbanan. Okey, itulah saya pun sebenarnya pada awalnya bila terdengar Puan Salawati bersara, saya kata mungkin sebab nak apa tu jaga anak apa semua itu, saya fikir itu adalah pengorbanan yang paling besar. Rupa-rupanya betul. Kita yang mana ada anak-anak macam saya dulu pun, kita tinggalkan anak-anak kepada pengasuh apa tu di tadika ke taska dengan dalam hati ni memang macam Puan Salawati cakap lah, risau, satu kerisauan. Tetapi kita ingat Puan Salawati bersara itu pengorbanan paling besar. Rupa-rupanya
Yang paling besar adalah pengorbanan meninggalkan anak-anak kepada pengasuh di rumah. Jadi saya suka juga nak bertanya sebenarnya apa yang membuatkan kita nampak Puan Salawati, kalau saya jumpa di mana-mana, memang seorang yang sangat friendly, tersenyum, seolah-olah tak ada, macam tak ada sebarang masalah. Cantik, sehari-hari kita nampak macam memang penampilan tu nampak macam penampilan yang hebat di mata pada saya lah. Sebenarnya apa yang membuatkan kecekalan hati tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya berpegang kepada ada ceramah satu ustaz ni. Dia kata pada kita ni, dalam kehidupan kita, kita kena jaga 3 perkara. Dia kata kita jangan cerita pada orang dan kita jangan tunjukkan kepada orang 3 perkara. Yang pertama, kita jangan tunjukkan masalah kita kepada orang. Jangan pamerkan yang kita ni ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata jangan bagi tahu orang yang kita ni susah. Kita tak ada duit, kita susah, jangan. Sekali-kali jangan tunjukkan. Yang ketiga, dia kata jangan tunjukkan kepada orang yang kita ni tengah ada ujian, ataupun kita ni Allah uji. Kita ni ada masalah macam ni lah, kita ni dulu. Jangan. Sebab ketiga-tiga perkara tu, dia kata tempat untuk kita bagi tahu, tempat kita mengadu adalah hanya pada Allah. Dekat manusia lain, dekat orang lain ni sebenarnya yang kita perlu pamerkan adalah kekuatan diri, supaya orang lain pun dapat kuat juga. Kita perlu pamerkan keceriaan, kebahagiaan, supaya orang yang mungkin orang lain yang tengok kita tu, saya ramai kawan-kawan yang ada anak OKU. Jadi dia orang tengok saya tu, dia orang ambil sebagai inspirasi. Jadi kita ni nak membantu orang lain supaya orang lain rasa happy juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, saya share dekat Facebook saya semua cerita yang baik tentang Iman dan Sofia, betul tak? Saya tak pernah ceritakan side yang tak baik tentang anak saya Iman dan Sofia. Sebenarnya Iman dengan Sofia ni banyak side-side yang perlukan kesabaran. Saya tak pernah tunjuk Iman ni tantrum kuat, baling itu, baling ini. Saya tak pernah tunjuk macam mana saya susahnya untuk Sofia. Itu semua benda-benda susah ni, benda-benda masalah ni, benda-benda kepayahan ni, kat siapa kita nak cerita? Kat siapa kita nak mengadu? Kat siapa kita nak minta pertolongan? Pada Allah saja. Bila kita bangun tahajud setiap malam, saya sejak dapat Sofia, saya tak pernah berhenti saya tak pernah tak bertahajud, sebab itulah kekuatan saya. Itulah kekuatan saya untuk mengadu betul-betul pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku sekarang ni susah. Aku sekarang ni banyak masalah. Aku sekarang ni tak tahu nak jaga anak aku macam mana. Dulu masa saya dapat Sofia, dulu saya boleh tahan lagi. Tapi bila saya dapat Iman, saya terus macam panik. Saya terus panik. Saya kata, ya Allah, tahu aku tak tahu nak jaga dia orang ni. Ya Sofia macam ni, ya Iman macam ni, macam mana aku nak jaga ni? Ya Allah, aku seorang. Saya tak ada mak bapak kan. Adik-beradik saya semua jauh. Suami saya pun adik-beradik dia pun semua jauh daripada Seremban. Saya dengan suami saya dan dengan anak-anak saya. Saya kosong maklumat, kosong ilmu tentang anak OKU. Dulu saya tak tahu. Bila saya dapat Iman ni, saya jadi blank. Bila Iman lahir dengan segala perkara, tak boleh apa Iman ni masa lahir. Saya kata, ya Allah, tahu apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni, ya Allah? Tak tahu, ya Allah, tolong ya Allah. Bagi aku ilham, ya Allah. Itulah kekuatan saya sebenarnya. Tapi pada manusia, tak. Pada manusia kita tak boleh. Kita tak boleh minta pertolongan. Kita tak boleh tunjuk kesusahan. Kita tak boleh memberitahu kat dia yang kita sekarang ni tengah ada masalah. Sebab itu bukan tempat untuk kita memohon pertolongan. Itulah sebenarnya pegangan saya. Daripada saya dapat Sofia. Sofia ni sebenarnya dulu dia dah koma tu, dia masuk ICU. Dia kena operate otak otak kepala daripada kiri sampai kanan ni, doktor bersihkan ni. Dia masuk ICU, dia koma sebulan. Masa tu saya jaga dia dekat ICU, dia memang tak sedar langsung. Masa tu saya dah bukan macam manusia dah sebenarnya. Saya dah tak makan, saya dah tak sedar, saya dah tak tahu lah dunia. Saya tengok dia tak hari, ya Allah aku, kalaulah kau tak nak bagi anak aku ni hidup, ya Allah, kau ambil je lah. Kesian saya tengok doktor buat macam-macam dekat dia. Doktor masukkan tiup itu, masukkan tiup ini, doktor operate kepala, doktor tembuk kepala, doktor, dan saya dah tak sanggup tengok dah sebenarnya. Dan setiap malam Sofia ni dia akan fit. Dia akan fit, maknanya dia akan tarik. Bila dia tarik tu, doktor akan bawa dia pergi ke dalam bilik air.
rendam di dalam ais batu. Sebab bila dia fit tu, dia punya suhu degree dia naik tinggi. Jadi terpaksa turunkan dengan segera, rendam di dalam air tengah-tengah malam. Bayangkan, saya memang tak sanggup nak tengok dia. Dalam waktu sebulan tu saya dah memang bukan macam manusia lah. Saya rasa saya macam dah tak boleh dah nak cope. Tapi itulah saya kata, bila kita mengadu masalah kita kepada Allah, kepada tempat yang sebenarnya, Allah bagikan kepada kita ketenangan. Doa saya itu je, ya Allah Tuhanku tolonglah aku bagi tenang. Ya Allah Tuhanku tolonglah aku bagi kuat. Kita tak boleh minta supaya Allah tarik masalah kita daripada kita. Kita tak boleh, sebab dunia ni adalah ujian. Kita hidup dekat dunia ni ujian. Jadi kita tak boleh minta, ya Allah Tuhanku janganlah kau bagi aku ujian. Tak boleh. Kita minta supaya Allah bagi kita kekuatan. Ya Allah Tuhanku, ajarlah aku hari ni nak buat apa. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah kepada aku. Ya Allah, macam mana aku nak bela anak-anak aku ni, ya Allah. Iman hari tu tak nak makan. Ya Allah Tuhanku, macam mana nak bagi Iman ni makan. Macam tu, bercakap dengan Allah setiap hari. Itu yang saya rasa kekuatan saya. Dan saya rasa itu yang tempat yang sebenar-benarnya lah. Yang kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, saya rasa jangan sekali-kali kita mengadu kepada manusia, dan jangan sekali-kali kita pamerkan kepada manusia. Kerana sebenarnya orang tu dia memerlukan kekuatan daripada kita. Bukan dia nak tengok kita susah, bukan dia. Kalau kita minta bantuan pada orang pun, orang tak boleh nak buat apa sebenarnya. Baru-baru ni saya apa ni Iman ni, dia sebenarnya ada masalah pencernaan. Dia buang air besar, dia pakai pampers lagi pun sekarang ni. Dia ada masa dia memang macam sakit sangat perut dia, dan dia memang tak boleh makan, tak boleh apa, setitik air pun tak masuk, makan satu biji nasi pun tak masuk, kadang-kadang sampai 4 hari. Sebab perut dia tu macam sakit lah, macam najis tu semua macam dah berkuman kan, nak keluarkan tu sampai lembik je. Tuan-tuan dan puan-puan, saya itu bukan berlaku sekarang je, daripada dulu lagi. Saya di rumah macam long light, tengok keadaan dia, minta supaya Allah bagi saya kekuatan, cepatlah baik Iman. Tapi bila saya pergi office, bila saya pergi kerja, memang saya totally lain. Memang saya minta kekuatan tu daripada Allah. Kadang-kadang saya menangis sampai pintu pagar AIB ni. Tapi masuk je pintu AIB ni, Allah bagi ketenangan tu pada saya. Sebab kita nak mengajar orang. Kita punya amanah, duit tu gaji kita. Kita nak mengajar orang, kita tak boleh kita mengajar sambil lewa. Kita tak boleh kita nak mengajar cincai-cincai. Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kalaulah ada kebaikan daripada perkongsian kita ini, itu yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan dapat. Mengadu, beri ataupun minta pertolongan hanya pada Allah SWT, dan jangan lupa bercakap dengan dia. Kadang-kadang saya nak suap Iman ni pun kadang dia macam tak lalu makan. Sambil makan, sambil suap saya bercakap dengan Allah. Ya Allah, bagilah anak aku lalu makan, ya Allah. Bagilah anak aku lalu makan, ya Allah. Dan dia lalu makan, Allah bagi kadang-kadang tu. Dia tak lalu, dia lalu makan. Tiba-tiba dia lalu makan apa semua. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Itu sebenarnya kehidupan saya. Saya bercakap dengan Allah SWT. Tapi orang macam tak tahulah, sebab ni kita pun nampak macam rocker je. Saya dulu pakai tudung labuh, saya dulu alim. Saya dulu memang ada belakang-belakang agama, sekolah agama lah kan. Tapi saya fikir apa yang kita perlu bagi kepada masyarakat tu adalah yang terbaik. Yang terbaik supaya orang lain dapat apa yang terbaik daripada kita. Jangan kita tunjukkan kita punya kelemahan, jangan kita tunjukkan. Tapi kan tuan-tuan dan puan-puan, saya kerja di mana-mana pun, ketua saya nombor 1 akan tahu masalah saya. Datuk tahu. Macam saya datang dekat sini, first saya jumpa dengan Mahinda. Saya cerita pada Mahinda kata, "Ayo, susah macam ni." Masa tu saya terpaksa datang ke IAB ni. Sebelum datang ke IAB ni, saya hantar dulu Sofia ke sekolah. Lepas saya hantar Sofia ke sekolah, saya balik ke rumah, ambil Iman, hantar Iman ke PDK Sekamat. Lepas tu saya datang IAB. Pukul 12 saya minta daripada Mahinda balik untuk ambil Sofia, ambil Iman, hantar ke rumah, datang sini balik. Mahinda kata, "Wah, itu tiap hari you buat ke?" Saya terpaksa. Okey tak? Dia tanda tangan. Maksudnya dia beri kebenaran kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada masalah, kalau kita ada apa semua, bukan kita mengadu, bukan minta, tapi ketua kita kena tahu. Sebab kita tak nak nanti kita
kita buat tu dia kata macam dia tak tahu dan dia kata kita curi tulang ke ataupun bad impression lah kepada kita. Macam Datuk ni pun saya bagi tahu dekat dia. Tapi Datuk ni saya tak jumpa secara direct lah sebab saya tengok sibuk kan. Saya WhatsApp dengan Datuk, saya cerita semua. Datuk kata, Salawati, kamu buatlah apa yang kamu rasa perlu untuk anak kamu dalam makluman saya. Jadi itu kena ada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita ada apa-apa masalah, jangan lari macam tu je. Kalau kita ada apa, kita buat benda tu secara illegal. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Itu nasihat saya. Daripada saya mula kerja, daripada saya mula dapat dia sampai sekarang, ketua saya akan tahu pergerakan saya. Jadi kita senang hatilah. Maknanya kita pergi dan sebagainya tu kita dalam keadaan yang buat kerja yang betul. Kan? Jadi itu yang saya rasa saya nak kongsilah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin itu memang kekuatan saya dan saya rasa itulah kekuatan sampai bila-bila nanti insya-Allah. Sebab kita memang takkan habis dekat sini. Masalah kita memang akan semakin lama semakin banyak. Jadi itu perkongsian eksklusif lah dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan semoga ianya bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Terlalu bagi saya memberi inspirasi kepada kita sebagai seorang wanita terutamanya, dan kepada rakan-rakan kita yang lelaki mungkin boleh kongsikan perkara ni dengan isteri di rumah dengan ahli keluarga yang lain. Baiklah, saya ada pertanyaan ke daripada pendengar? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak yang nak bertanya? Belum lagi Baiklah, saya sebenarnya kita dah dengar tadi ada juga puan, kita kira pesanan daripada Puan Salawati kepada kita, dan sebenarnya saya nak dengar juga lagi sebenarnya apa pesanan Puan Salawati kepada pendengar-pendengar kita, iaitu untuk mendepani cabaran kerjaya. Sebab kita wanita berkerjaya harus meninggalkan rumah tangga, anak-anak dan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Tapi Puan Salawati ada maklumkan tadi ibu dan ayah dah tak ada. Sebagai seorang isteri, apa cabaran sebenarnya sebagai seorang isteri? Sebab kita, saya pernah juga membaca ada rakan-rakan yang mempunyai anak-anak istimewa. Tumpuan kita kena beri kepada anak-anak, dan suami kadang-kadang tak boleh nak menerima keadaan tersebut. Jadi saya kira boleh Puan Salawati kongsikan. Okey, memanglah kan kalau kita dah ada anak tak istimewa pun kita kena bagi tumpuan. Ini kan pula kalau kita ada anak istimewa kan, memang kita kena bagikan tumpuan. Tapi sebenarnya suami tetap suamilah kan. Kita perlu bagi orang kata layanan yang khas lah untuk suami. Sebab kadang-kadang suami saya alhamdulillah dia memang banyak membantu saya. Memang syukur alhamdulillah sangat. Ini pun sebenarnya dia nak datang, tapi dia kata orang tak jemput. Abang malulah sebab orang tak jemput dia. Tapi sebenarnya dia pun ada set visit kan. Tapi memang masa dulu saya ada pembantu rumah, memang saya akan cari masa untuk bersama-sama dengan suami saya. Satu hari tu saya akan bersama-sama dengan suami saya sahaja. Anak-anak ni saya tinggalkan. Sebab itu memang perlu tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang lelaki itu adalah satu keperluan. Kita bersama-sama dengan dia dan kita hanya berikan tumpuan kepada dia sahaja, itu adalah satu keperluan bagi orang lelaki. Jangan jangan menafikanlah hal tersebut. Kan? Kalau kita, abang tak tahu ke saya ni sibuk dengan anak, itu bukan ayat yang dia nak dengar. Kita buat tanggungjawab kita kepada dia dengan sepenuhnya, insya-Allah dia akan faham dan dia akan bantu kita. Jadi saya rasa wallahu alam lah, tapi saya selalu tanya dekat dia kan, saya ni boleh masuk syurga tak? Dia kata insya-Allah, abang redha. Itu yang kita nak dengar sebenarnya, redaan dia untuk masuk syurga. Tapi kadang-kadang ada jugalah kita, biasalah kan, tambah sekarang ni kita letih, emosi dan sebagainya, tak apalah, layanlah emosi kita tu. Tapi bila kita dah habis emo kita tu, kita balik minta maaf pada dia kan. Kita baliklah semula, penuhi apa yang kita tak penuhi. Satu yang saya dengar Ustaz cakap ataupun yang saya pelajari, kita jangan tanya apa sumbangan suami kita tu kepada kita. Kita selalu tanya apa sumbangan yang kita dah bagi pada dia.
Dan Allah akan balas nanti dekat saya. Tak payah nak tanya, abang ni sepatutnya macam ni, abang ni sepatutnya macam ni. Kita tak tanya, kita ni sepatutnya macam mana, kan? Jadi saya sebenarnya kalau dalam bab melayan husband tu, saya anggap saya tak ada anak OKU, saya tak ada anak pun, dan saya rasa itu adalah pintu kita ke syurga lah, kita punya tiket untuk masuk syurga tu. Dan kalau dia redha kita, insya-Allah yang lain tu akan jadi lebih mudah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, suami kita tu adalah merupakan raja, adalah merupakan seorang individu yang kita kena agung-agungkan. Itu suami kita. Kalau suami kita, mak dia. Kalau kita ni, suami kita. Itu adalah merupakan kita punya orang yang dalam rumah kita, yang kita perlu hormat, tuan-tuan dan puan. Walau macam mana, saya lebih tinggi daripada suami saya lah dari segi pendidikan. Tapi saya anggap dekat rumah dia yang besar, kata dia yang betul, dialah sebagai project management, dia yang bos. Walaupun kadang-kadang yang dia cakap tu tak betul. Yang dia cakap tu sebenarnya 100% tak betul. Kita tahu memang tak betul, tapi tak apa. Ikut je. Okey. Apa tu, saya kira ini adalah sebagai seorang seorang ibu, tambah pula mungkin bukan orang kata anak istimewa tu adalah satu tanggungjawab yang perlu kita lebihkan kepada anak-anak. Tapi kalau kita ada anak-anak lain pun, kita perlu memberikan tanggungjawab yang sepenuhnya lah kepada mereka. Baiklah, saya kira kita pun dah berada di hujung sembang program kita pada pagi ini, dah masuk tengah hari. Dan sebelum kita berakhir, Puan Salawati, sebenarnya ini eksklusif. Saya tak pasti sebelum ni pernah dikongsikan di mana-mana. Saya nak dengar, dan rakan-rakan pendengar pun saya rasa nak dengar juga apa yang Puan Salawati nak titipkan. Mungkin satu hari nanti kita akan kongsikan video ni kepada Puan Salawati. Mungkin Iman dan Sofia boleh dengar apa sebenarnya yang Mama nak titipkan kepada Sofia dan Iman. Okeylah, saya sebenarnya memang bermain-main dalam kepala saya. Besok kalau saya tak ada, siapa nak jaga dia orang? Betul tak? Macam tuan-tuan dan perempuan jugalah yang ada anak biasa pun kan. Bila kita tak ada, besok siapa nak jaga anak kita? Yang macam ni, suami kita mungkin kahwin lain, dapat mak tiri, tak tahu lah mak tiri boleh jaga ke tak kan. Memang itu adalah dalam kepala kita, dan itulah satu perkara yang kita risau sangat. Tapi saya pernah dengar Ustaz bagi tahu, dia kata apabila kita meninggal dunia, kalau kita adalah seorang yang beriman, roh kita tu, sebelum roh kita tu diangkat ke langit, malaikat akan tanya kita, malaikat rahmat yang akan tanya kita, kenapa kamu bersedih wahai roh? Malaikat rahmat akan tanya kepada kita, mengapa kamu bersedih wahai roh? Kita akan jawab, aku sedih sebab aku tak tahu siapa yang akan jaga anak-anak aku di dunia. Malaikat rahmat akan cakap, kamu jangan bersedih kerana kami malaikat akan menjaga anak-anak kamu yang lebih baik jagaannya daripada kamu sendiri. Itu saya pegang. Tapi kita kena jadi orang yang beriman dululah, baru kita dapat rahmat dan juga jagaan daripada para malaikat untuk anak-anak kita. Tapi kita tak boleh tak berusaha, tuan-tuan dan perempuan. Kita tak boleh tak berusaha. Saya sekarang ni pun saya ada macam memikirkan siapakah individu-individu daripada keluarga saya. Contohnya macam anak saudara saya, sepupu saya yang saya rasa sayang pada Iman dan Sofia ni, yang mungkin boleh menjaga mereka. Saya dah slow talk kan, sebab kita dah tak lama lagi dah. Sebab saya pun dah 53, mungkin paling lama 15 tahun je nak hidup lagi kan. Sofia mungkin masa tu pun dengan Iman mungkin tak boleh nak jaga diri lagi. So saya dah cakap slow talk dengan anak-anak saudara saya dan sepupu saya. Dia kata maksud dengan risau lah, dia kata Iman dengan Sofia ni macam anak dan macam adik-beradik sendiri kan. Tapi itu masa depan kita tak tahu macam mana kan. Cuma tuan-tuan dan perempuan, saya harap sangat-sangat supaya mungkinlah satu hari nanti kakak can you take care of adik Mama Nora? Probably not. I don't know. Kadang-kadang saya saja nak suruh dia bantu saya kan, sebab saya tak ada anak lain tuan-tuan dan perempuan. Ini anak saya 2 je. Saya tak ada anak-anak yang lain yang saya boleh harap. Baru-baru ni ada orang bagi cadangan kepada saya untuk saya ambil anak angkat.
anak angkat yang besar, yang sihat, yang sempurna, yang mungkin boleh jaga mereka nanti. Tapi bagi saya itu bukan pilihan saya lah kan. Sebab kita tak nak orang kata ambil dia, bukan nak jaga dia, tapi dengan matlamat supaya dia pula jaga anak-anak kita nanti. Itu dah tak betul dah tu matlamat kan tuan-tuan dan puan. Jadi kita serahlah pada Allah. Dan saya sebenarnya dalam masa terdekat ni saya punya harapan adalah supaya iman ni dapat berjalan. Lepas tu kalau boleh bercakap. Berjalan ni sebab supaya dia boleh urus diri dia sendiri kan. Sekarang ni nak mandi dia memang tuan-tuan dan perempuan, memang saya sakit badan saya sebab tulang belakang saya pun kadang-kadang berbunyi meletup-letup. Sebab dia kita perlu angkat walaupun dia naik wheelchair pergi ke mana-mana, tapi untuk mandi tu kita perlu angkat dia juga masuk ke bilik air, keluar daripada bilik air, at least kita kena angkat dia. Jadi kalau kita dah tua mungkin kita dah tak larat. Itu yang saya bimbang juga kan. Dan kalau orang lain mungkin orang tak nak angkat dia, jadi macam mana kan? Mungkin nak uruskan dia di katil ke dan sebagainya, saya tak pasti. Tapi itu usaha saya sekarang ni. Harapan saya supaya dia dapat berjalan. Dan bercakap tu sebenarnya dia boleh bercakap tau. Dia boleh keluar suara. Dan dia punya bahasa tu satu je, papa dia. Cuba tengok tahu. Adik, papa ni? Papa? Dia ada suara. Maknanya doktor kata kemungkinan dia boleh bercakap. Cuma otak dia tu tak arahkan dia untuk bercakap sebab otak dia tak berkembang. Itu usaha saya sebelum saya mati, sebelum saya balik ke sana. Saya nak supaya dia boleh bercakap untuk dia nak berkomunikasi, mudahkan hidup dia dan dia boleh berjalan. Dan Sofia ni mungkin dia lebih matang ataupun dia lebih mature. Tadi dia pakai tudung sendiri hari ni. Pak cantik. Pak cantik. Terkejut pula saya dia tengok saya kelam kabut sikit hari ni nak bagi mama dia apa semua. Mama, I just walked in and then I surprised her. first time right? Ya. First time pakai baju sendiri, pakai seluar sendiri, pakai tudung sendiri, pakai ni sendiri. Alhamdulillah. Maknanya betul lah waktu sekarang ni saya berhenti ni, saya dapat bimbing dia orang, saya dapat didik. Sebab kalau maid dia buat kerja je. Dia tak ada nak didik, dia tak ada nak ajar. Lepas buat bagi makan, lepas bagi baju, dia buat kerja je. Jadi itu sebenarnya saya rasa selama ni saya banyak hutang dengan anak-anak saya sangat-sangat. Jadi harapan saya semoga start daripada saya pension ni, saya akan semakinlah dapat menunaikan tanggungjawab saya kepada mereka. Dan semoga mereka akan menjadi lebih baik lagi. Dan sebelum saya pergi bertemu dengan Allah SWT, saya harap supaya mereka dapat berdikari. Kalaupun Sofia dapat jaga iman pun Alhamdulillah lah. Kalau tak pun Allah ada, Allah ada. InsyaAllah Allah akan jaga anak saya dengan lebih baik lagi sebenarnya daripada saya jaga, insyaAllah. Baiklah, saya rasa ada yang nak bertanya kepada Puan Salawati ataupun nak berkongsikan pengalaman ke? Ada? Dr. Zubaidah? Tak ada. Puan Liza? Tak ada. Puan Suzana? Tak ada. Okey. Baiklah, 1 jam kita bersama-sama Puan Salawati. Sebenarnya pada saya tak cukup masa tu. Kita ni mungkin insyaAllah lain kali kesempatan lain kita akan bersua kembali. Dan pada saya sangat menginspirasikan, sangat memberi kita satu pengalaman yang saya rasa sukar. Kita tak pernah nak menjangkakan tengok Puan Salawati macam tadi datang ke pejabat tanpa ada nampak sebarang permasalahan Dan pengorbanan saya agak terkejut sebenarnya macam rakan-rakan kita yang baru datang. Pengorbanan Puan Salawati sebenarnya bukanlah bersara untuk menjaga anak, tapi pengorbanan beliau yang paling besar ialah meninggalkan anak-anak di bawah jagaan pengasuh semasa beliau bekerja. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Salawati. Terima kasih Sofia. Okay, thank you. Terima kasih juga kepada adik Iman, dan kita doakan semoga Sofia dan Iman akan terus Iman insyaAllah kita doakan semoga boleh berjalan, boleh bercakap. Dan Sofia banyak lagi boleh melukis kan. Banyak nak balik ni nak melukis lagi lah. Sampai kakak dia buat dia untuk bikin. This is your artist.
Digital artist. Wow, tengok digital artist. Nanti doakan Kakak Sofia you sukses nanti berjaya menjadi seorang digital artist Amin. Amin, amin. Baiklah, saya juga nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, pada hari ini. Dan kami minta maaf, sebenarnya program ni kita just untuk sembang santai, nak bersantai sahaja, tak ada formal apa semua Jadi saya tutup program kita pada pagi ini dengan ucapan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak bergambar.